Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk perkongsian kali ini satu topik yang agak bosan lah kan. Bukannya tentang topik gambar cantik ke apa. Saya nak cakap tentang photojournalism, tentang hierarki gambar dalam bidang photojournalism ni, yang mana ada setengah editor ni membahagikan kepada 4 kriteria ataupun elemen yang ada dalam gambar photojournalism ni yang boleh dianggap sebagai bagus, sangat bagus, menarik dan yang paling bagus lah. So dalam kepada siapa yang sebelum ni dah tengok seperti video ni, photojournalism ni ataupun photojournalist ni lah menceritakan sesuatu berita atau menyampaikan berita tu melalui kesan visual lah, sama ada sekarang ni lebih kepada video pada kan, still dan video. So apa yang saya nak bagi tahu ni, nak kongsikan ni adalah tahap-tahap ataupun hierarki kriteria ataupun elemen yang ada dalam gambar tu yang menjadikan gambar tu bagus ataupun tidak bagus ataupun lebih bagus. Dia ada 4 yang biasanya orang guna lah. Satu, gambar tu adalah gambar yang memberi maklumat secara general lah. Contohlah gambar kejadian banjir baru-baru ni, kita just rakam gambar rumah ke kawasan perumahan dinaiki air. Nampaklah rumah tu mungkin tinggal bumbung ataupun tinggal separuh daripada rumah tu, dan dia lengkapi dengan caption 5W tu lah, why, when, apa semua tu kan. Tu gambar general lah yang boleh dikatakan yang paling bawah sekali lah. So nombor 2, gambar yang sama juga tapi dirakam dalam sudut yang menarik, grafik yang menarik lah kan. Mungkin daripada kreativiti jurufoto tu, dia nak guna drone ke, dia ambil daripada celah-celah bangunan ke, nak main light and shadow ke, itu daripada kreativiti seni dia lah. Itu nombor 2. So nombor 3 pula ada elemen emosional lah. Elemen emosional ni biasanya adakan gambar tu dia ada aksi ataupun elemen action ataupun sesuatu pergerakan berlaku kat situ. Contoh kalau gambar suasana banjir tu, kalau just gambar rumah saja dengan nampak air yang sedang bergenang tu tapi tak ada sebarang pergerakan, gambar tu dianggap macam kurang menarik lah kan. Di gambar tu akan jadi menarik kalau ada contoh ada elemen-elemen, contohlah ada anggota keselamatan sedang menghulurkan bantuan ke, dia sedang menyelamatkan mangsa banjir tu turun ke bot dia kan. So benda tu yang ada elemen emosional yang kita rasa pun macam ada rasa sedih sikit tengok benda tu, ataupun yang menimbulkan rasa emosi dalam diri kan, sama ada nak ketawa ke, nak senyum ke, nak marah ke. So benda tu kita nombor 3 dia elemen yang nombor 3 lah yang dikategorikan sebagai bagus juga berbanding pada gambar yang secara general view saja. Dan nombor 4 yang paling last sekali adalah gambar yang ada intimate. Intimate ni bukan hubungan intim, dia intimate ni dia lebih personal ataupun private. So gambar ni macam ada jurufoto lama tu pernah cakap lah, kalau orang yang cover banjir ni, jurufoto yang cover banjir ni, tapi dia pergi cover banjir, dia balik badan dia tak ada yang basah kuyup kan. Maksudnya dia sendiri ambil gambar dalam bot, dia tak ada merasai sendiri pengalaman banjir tu, tak menghurum banjir, gambar tu tak cukup bagus lagi. So elemen nombor 4 ni iaitu boleh dikatakan gambar yang paling bagus sekiranya dia ada elemen intimate ataupun personal lah. Benda ni intimate ni macam private lah. Contoh kalau lah seorang jurufoto tu dapat naik ke atas bumbung rumah yang banjir tu sendiri dan ada dekat dengan mangsa banjir tu, ataupun sama-sama berada dalam bot penyelamat anggota keselamatan tu, bukan di bot asing lah, pengalaman yang dia mengambil gambar secara dekat lah. Ini lebih kepada close up shot. Close up shot ni bukannya bermakna mengambil gambar close up dengan menggunakan telefoto yang jauh lah. Dia berada di situ dekat dengan subjek tu. So benda ni penting dan dianggap hierarki paling tinggi sebab ada elemen intimate yang dekat dengan subjek. Dan satu lagi, bila viewer ataupun orang yang tengok gambar tu, dia akan rasa seolah-olah dia pun ada dekat situ juga. So benda-benda macam tu yang akan menjadikan gambar tu lebih bagus berbanding gambar-gambar lain lah. Sebab tu kalau kita biasa tengok pemenang-pemenang award gambar photojournalism yang menang pertandingan, kebanyakan gambar-gambar yang ada intimate moment yang mahal tu. Intimate moment ni biasanya gambar yang dirakam secara close up antara jurufoto dan subjek tu. Dan gambar yang close up ni dia bukannya gunakan telefoto 400, 500 yang macam gambar sukan Olimpik ke sukan bola tu lain lah. Ni maksudnya fotografer tu pergi dekat dengan subjek tu, merakam gambar subjek tu sama ada dia sedang menangis ke, susah ke, ataupun sedang bersedih kan. Pasal benda ni nak dapatkan intimate ataupun nak masuk ke dalam private
private life ataupun personal life seorang individu tu bukannya senang tu. So benda ni dia susah. Ada setengah individu tu dia tak selesa dengan kehadiran jurufoto kan. Dia sedang sedih, rumah masuk air banjir kan, sedang kemas-kemas barang, lepas tu ada pula jurufoto datang ni just nak ambil gambar dia kan. So benda ni yang dia anggap hierarki paling tinggi lah. Bukan sebab skill fotografi jurufoto tu gunakan angle ke kamera lens apa semua, bukan ni, pasal personal skill jurufoto tu macam mana dia boleh dapat akses untuk dapatkan gambar tu. So benda tu yang paling mahal sekali. Sebab tu kalau kebanyakan jurufoto yang orang kata apa, yang berkaliber ataupun yang bagus, dia cuba untuk dapatkan story yang ada intimate moment ni. Maksudnya intimate moment ataupun intimate ni dia cuba untuk masuk ke dalam kehidupan subjek dia tu, bukannya masuk dalam mimpi macam cerita filem tu. Maksudnya cuba kalau boleh menyelami kehidupan itu. Contohlah nak ambil gambar nelayan kan, kena gambar nelayan yang menjual ikan di pasar ke apa kan, ataupun supply ikan kan. Kalau dia boleh dapat ikut sekali nelayan tu ke laut, bermalam dalam kapal tu sama ada mungkin 2-3 hari ataupun seminggu, dan merakam dia punya aktiviti dalam kapal tu, benda tu lebih mahal, gambar tu lebih bernilai berbanding dengan gambar yang orang kata apa, dia sampai di pelabuhan dia jual ikan saja. So benda tu maksudnya akses kita ataupun kita punya inisiatif kita, usaha kita untuk dapatkan gambar tu dengan secara intimate kehidupan nelayan tu sendiri, benda tu lebih mahal lagi berbanding dengan gambar kita ambil gambar peniaga di pasar macam tu secara general kan. So bagi yang berminat tentang bidang fotojournalism ni, saya saja salah satu buku yang menarik adalah buku daripada Michael Freeman yang mana bertajuk The Photographer's Vision ni, bagaimana kita boleh memahami ataupun dan bila kita faham dan kita akan appreciate gambar tu, maksudnya understanding and appreciating great photography. Dalam ni ada banyak lah dia cerita tentang gambar-gambar yang menarik dan sebab apa gambar tu menarik. Dan salah satu daripada banyak gambar tu adalah daripada gambar Eugene Smith ni, Eugene Smith ni, jurufoto Life Magazine ni, yang mana dia menghabiskan masa lebih kurang 4 minggu buat story tentang Dr. Strange, bukan Dr. Strange, Dr. Country Doctor, 4 minggu jurufoto live ni. Eugene Smith dia follow seorang doktor ni, memberikan perkhidmatan kesihatan kepada komuniti tempat dia tu lah. Bayangkan 4 minggu, maksudnya personal life doktor tu pun diikut, dan juga dia merakam gambar seolah-olah bila dah lama dengan doktor tu dalam 4 minggu. Doktor tu pun tak anggap dia asing tu. So bila dia doktor tu buat kerja apa semua tu, gambar-gambar dia kelihatan natural, dan pesakit yang mendapatkan rawatan tu pun macam tak menyedari kehadiran jurufoto tu. So gambar-gambar yang dirakam tu jadi macam apalah, santai. Maksudnya dia menarik pasal seolah-olah jurufoto tu berada di seolah-olah jurufoto tu tak ada dekat situ. Dan mereka yang ada dalam gambar ni pun rasa santai. So maksudnya kalau kita dapat sampai ke level tu dalam fotojournalism ni, saya dah beritahu sebelum ni, ibarat lalat di dinding, fire pula, fly on the wall, itu adalah yang terbaik. Maksudnya walaupun gambar tu kita rakam secara dekat, close up, tapi tak mengganggu individu yang kita rakam, ataupun kehadiran kita tidak disedari ataupun tak dihiraukan. Bukan tak dihiraukan tu, maksudnya individu tu rasa selesa dengan kita. Kita ambil gambar sebelah dia dengan jarak 2 kaki ke 3 kaki kan, close up, ataupun mungkin 5 kaki, 4 kaki lah, 3-4 kaki yang tu dekat kan, ataupun 5 kaki dalam rumah dia ke dalam tempat dia ke kan. So tak mengganggu dia, dan gambar yang kita rakam tu lebih, maksudnya itulah intimate tu, maksudnya kehadiran kita tu macam tak dihiraukan. Bukan tak dihiraukan, hirau tu macam orang buat tak peduli. Maksudnya kita boleh ambil gambar subjek tu tanpa mengganggu subjek tu, dan subjek tu ataupun orang, individu tu rasa selesa dengan kita, kehadiran kita ni, sampai dia tak ada rasa kekok, tak ada rasa macam nak berlakon ke apa kan. So level tu memang paling tinggi lah dalam bidang fotojournalism lah. Cuma nak capai ke level tu, dia bukannya memerlukan kepakaran teknikal kamera yang tinggi ataupun kamera yang canggih ataupun teknologi terkini. Dia lebih kepada personality jurufoto itu sendiri. Kalau dia jenis orang yang malu, jenis yang kurang sukakan cabaran, maksudnya tak suka cabaran, lagi satu macam kerja-kerja remeh ni, nak bermalam dengan orang dalam, nak bersama atau menyelami kehidupan seorang tu pun rasa macam malas lah, dia mungkin susah sikit lah. So itulah, kalau nak betul-betul berminat dalam bidang fotojournalism ni, kita kena banyak study lah gambar-gambar orang macam mana kan. Kalau kita just santai-santai je kan,
Dan kebanyakan orang minat foto ni memang santai-santai je, tak ada salah pun kan. Cuma kalau kita serius nak buat sesuatu tentang gambar ataupun komuniti ataupun menghasilkan gambar yang berkualiti, tu lah dia intimate tu. Gambar intimate tu memang bukan senang nak ambil. Kadang-kadang kita nak ambil gambar orang pun curi-curi. Gambar street ramai orang ambil kan. Pasal gambar street tu dia macam gambar curi lah kan. Ada setengah tu orang yang dekat street tu faham, sedar kehadiran kita, ada tu tak sedar, kita just santai-santai je. Tapi kalau kita boleh masuk ke dalam, contohlah gambar apa ni, kita ambil gambar street kan. Street ni bukanlah gambar jalan aja kan. Gambar orang di tepi, ada pelanggar tengah gunting rambut kan, tengah beratur tunggu ada pelanggar tengah tunggu giliran nak masuk kedai gunting rambut kan. Okey, itu street. Tapi kalau kita boleh masuk ke dalam kedai gunting rambut tu dan kita boleh bercakap dengan owner tukang gunting rambut tu yang kita nak ambil gambar dalam tu, so ni benda tu dah jadi bukan candid tau, betul. Tapi maksudnya kalau kita boleh sampai masuk ke dalam kedai gunting tu, kita boleh ambil gambar tukang gunting rambut tu dengan pelanggan yang gunting rambut, dan pelanggan tu pun setuju kita ambil gambar suasana kedai lama lah kan. Gambar tu adalah jauh lebih mahal ataupun berharga daripada gambar kedai gunting di luar dan pelanggan sedang menunggu untuk masuk ke dalam kan. So gambar tu lebih pasal apa, kalau editor ke apa, dia akan nampak usaha ataupun inisiatif jurufoto tu kan, lebih kan, untuk dapatkan gambar tu bukan sekadar gambar biasa, tapi sampai dia boleh masuk ke dalam kedai gunting rambut tu dan ambil gambar tukang gunting tu sedang menggunting rambut pelanggan tu. Dan lebih baik lagi kalau ada story tentang tukang gunting rambut juga. Contohlah kalau kedai tu dah berusia berpuluh tahun kan, kita ada sikit story tentang background tukang gunting tu dan sejarah ataupun sedikit latar belakang tentang kedai gunting tu, benda tu lebih buatkan story tu lagi kuat lah. Memang betul lah, fotojournalism ni dia bercerita dengan gambar kan. Tapi kalau ada setengah-setengah info tu, dia memerlukan write up juga, memerlukan penulisan juga supaya gambar tu lebih kuat lagi lah. Okay, sampai ni dulu. Kalau ada apa-apa tak faham tu, dan benda ni pun saya tak rasa ramai orang faham dan minat nak dengar sampai habis kan, pasal dia agak bosan kan. Tapi itulah yang mana saya nak cerita tu lah. Ada 4 elemen yang menyebabkan ataupun dinilai oleh seorang foto editor tentang kekuatan gambar tu.